Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO semalam bersetuju untuk Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat dan ia sebenarnya untuk membolehkan PRU ke-15 diadakan tahun ini juga. Dan apa yang dinyatakan oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan yang berkata sebenarnya berdasarkan keputusan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempersembahkan tarikh pembubaran kepada Yang di-Pertua Agong di-Pertuan Agong selaras dengan perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita nak bercakap langsung lanjut berhubung dengan perkara ini bersama dengan penganalisis politik Dr. Taufik Yaakob menerusi talian telefon ketika ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Astro Awani. Tetapi pertama sekali, ini adalah keputusan konsisten daripada UMNO yang sebelum ini telah pun menyatakan bahawa untuk mengadakan pilihan raya dan juga pembubaran parlimen secepat mungkin, terutamanya dalam tahun ini. Tetapi sebagai seorang penganalisis politik, melihat kepada keadaan semasa, keadaan apa sahaja yang mungkin membawa kepada rentetan kelangsungan pilihan raya ini, apa yang Doktor boleh katakan berhubung dengan keputusan MKT malam tadi? Apa yang diputuskan oleh MKT semalam itu merupakan satu tindakan tergesa-gesa yang dilakukan oleh MKT. Dan saya yakin sebenarnya ada persetujuan paksa yang diketengahkan dan beberapa MKT juga mesti ada yang tidak bersetuju. Serta pada waktu yang sama kita perlu lihat ya beberapa pemimpin UMNO yang tidak dilantik ataupun dipilih oleh MKT yang berada di Putrajaya sudah semestinya teragak-agak untuk menerima keputusan MKT semalam. Dan pada waktu yang sama saya berpandangan apa yang diputuskan MKT pada semalam itu bukan keputusan muktamad untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Kerana keputusan muktamad itu berada pada budi bicara sifat duka baginda Datuk Agong. Maka kalau dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, belum tentu lagi pembubaran parlimen itu akan dilaksana ataupun diperkenankan oleh sifat duka. Maka kita perlu menunggu ya jejak-jejak ataupun langkah seterusnya yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri. Dan UMNO kena ingat bahawa kerajaan yang mentadbir di peringkat persekutuan hari ini bukan kerajaan UMNO sepenuhnya, tetapi kerajaan gabungan antara PAS bersama dengan Bersatu dan GPS. Maka sudah semestinya keputusan yang konsensus perlu diambil daripada kabinet dan tidak semestinya konsensus yang diputuskan dalam MKT itu merupakan satu keputusan mutlak yang perlu diperkenankan dengan segera ataupun perlu diambil sebagai satu tindakan drastik mengenai pembubaran parlimen yang perlu dilakukan dengan kadar segera. Kita masih ada lagi perlembagaan persekutuan dan setiap daripada keputusan yang diputuskan oleh parti-parti politik mestilah berlandaskan kepada persekutuan ataupun perlembagaan persekutuan. Dan juga Doktor, apa isunya sekiranya PRU diadakan juga tahun ini? Saya tak nampak perlu dilakukan dengan kadar segera kerana kita lihat kerajaan perlu siap sedia berhadapan dengan bencana banjir. Kemudiannya bagaimana untuk memastikan bahawa kebajikan rakyat ketika banjir itu dapat ditangani dengan begitu baik. Dan sudah semestinya kalau dilakukan juga pilihan raya dalam tempoh terdekat, saya khawatir rakyat akan mengambil tindakan tidak turun ataupun keluar mengundi dengan kadar peratusan keluar mengundi akan rendah dan pada waktu yang sama belum tentu lagi ada satu ataupun sebuah parti yang boleh mencapai kerusi yang dominan dalam Dewan Rakyat. Maka ini perlu dipertimbangkan oleh parti-parti politik. Kalau mereka berani memperjudikan ya untuk berhadapan dengan PRU 15 pada bila-bila masa, saya yakin mereka akan berhadapan dengan satu keputusan atau mesej isyarat daripada rakyat supaya mereka berhati-hati ketika melakukan keputusan politik. Jangan membabitkan rakyat hanya semata-mata demi kepentingan politik peribadi. Doktor, apa strategi yang dapat kita lihat terutamanya di sudut Barisan Nasional dan juga UMNO yang mahukan pilihan raya itu diadakan dan juga di peringkat parti-parti yang lain yang mahukan ia diadakan pada tahun hadapan? Saya berpandangan kalau diadakan pada tahun hadapan sudah semestinya rakyat berada dalam keadaan selesa. Mau dibangunkan semula ekonomi negara bagi keselesaan kepada rakyat dan pembentangan bajet itu dapat dilakukan, disokong serta dilaksanakan untuk tempoh 3-4 bulan pada masa selepas bajet dibentangkan. Itu kaedah yang baik untuk memastikan bahawa perancangan negara itu dapat berada pada landasan yang tepat.
Tapi sekiranya strategi-strategi politik ni diketengahkan dengan mempercepatkan PRU semata-mata untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin politik tertentu dalam kerajaan ataupun dalam sebuah parti kerajaan, ini sebenarnya tidak baik sebagai contoh kepada rakyat. Ini akan mengakibatkan pemimpin-pemimpin tersebut serta parti berkenaan akan berhadapan dengan keputusan yang tidak baik atau keputusan yang negatif, mesej yang negatif daripada rakyat, kerana rakyat akan menghukum mereka dalam PRU 15 kerana memperjudikan kehidupan rakyat. Dan juga Doktor, UMNO berpendirian sebelum ini untuk bergerak solo dalam PRU ke-15. Tidak ada gabungan ataupun kerjasama politik dalam masa terdekat seperti yang dinyatakan sebelum ini. Tetapi kita nak melihat juga kepada gabungan dalam kerajaan ketika ini seperti yang Doktor nyatakan tadi. Mungkin apa antara reaksi yang boleh kita jangkakan terutamanya dari sudut PAS, dari sudut parti-parti lain yang melihat kepada keadaan dan juga keputusan MKT malam tadi? Ya, kita nampak sebenarnya PAS Bersatu tidak memilih untuk bersama dengan keputusan MKT kerana mereka faham dengan kedudukan rakyat hari ini, kemudian pada waktu yang sama dengan bagaimana momentum itu belum mencapai tahap maksimum. Dan sebab itulah kita lihat UMNO sebenarnya masih lagi terbayang-bayang ataupun bermain nilai sentimental dengan kemenangan di PRN Negeri Melaka dan Negeri Johor, sehingga mereka takut sebenarnya hilang momentum tersebut. Namun jika diadakan dengan kadar segera, saya yakin UMNO itu sendiri tidak dapat melepasi 50 kursi. Dewan Rakyat tidak mampu untuk memenangi lebih daripada 50 kursi kerana isyarat mesej serta hukuman daripada rakyat itu akan makan diri UMNO itu sendiri. Dan saya yakin sebenarnya keputusan secara kolektif perlu diambil walaupun ada pertelingkahan, perseteruan antara Bersatu dengan UMNO, tetapi kalau mereka betul-betul memerhatikan bahawa ingin menentang PH secara satu lawan satu dalam PRU 15, maka kerjasama perlu diperkasakan, hubungan perlu diperkuatkan, jangan bergerak solo yang akhirnya menyebabkan solo itu mereka masuk ke dalam kubur politik. Dan juga Doktor, sering dinyatakan bahawa apa yang penting sekarang ini adalah berkaitan dengan kestabilan politik. Selepas 4 tahun lebih mungkin kita menyaksikan pelbagai episod-episod politik yang berlaku dalam negara. Kenapa tidak kita melihat bahawa ini sampai waktunya untuk diberikan semula mandat kepada rakyat untuk rakyat memilih walaupun dalam keadaan tergesa-gesa yang seperti Doktor nyatakan tadi? Ya, dalam situasi kita mengadakan pilihan raya, kita kena pastikan bahawa rakyat bersedia untuk turun mengundi dalam pilihan raya. Kerana kita mahu sebolehnya maksimum mungkin suara rakyat diketengahkan dalam peti-peti undi. Tetapi kalau keluar mengundi 70% ke bawah, bagaimana untuk kita mendapat satu populasi ataupun statistik peratusan yang tinggi untuk memilih kerajaan? Ya, kita akui sistem politik negara, sistem pilihan raya negara berdasarkan first past the post. Tetapi kalau tidak mewakili secara peratusan yang tinggi, bagaimana untuk kita mendapat mandat yang besar untuk melaksanakan dasar serta polisi yang ingin kita ketengahkan kepada rakyat? Kalau inilah terus diamalkan, saya tak nampak sebuah kerajaan yang stabil mampu untuk mentadbir negara. Kerana kita berhadapan dengan teknologi baru, media sosial, kritikan yang luar biasa daripada rakyat. Kita tidak mahu dasar-dasar yang baik kepada rakyat ini akhirnya dikritik sendiri oleh rakyat. Jadi peringatan-peringatan tersebut perlu difikirkan semula oleh parti-parti politik kerana mereka sebenarnya bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk perut mereka sendiri. Dan juga akhir sekali, sebagai seorang penganalisis politik juga sebagai seorang pengundi, Doktor masih berpendirian bahawa pilihan raya perlu diadakan tahun hadapan? Awal tahun hadapan kerana kita memerlukan satu konsensus bersama, keselesaan dalam kalangan rakyat, dan kalau kita mahukan sebuah kerajaan daripada rakyat, mestilah rakyat itu berusaha dan bersama-sama meraihkan ruang demokrasi menerusi pilihan raya. Itu sebetulnya yang perlu kita laksanakan, bukan hanya berdasarkan politik perut pemimpin tertentu saja.
Baik, terima kasih Dr. Taufik Yaakob, penganalisis politik. Kita mengulas lanjut berkaitan dengan adakah persoalan berkaitan dengan PRU 15 tahun ini. Banyak juga berita dan juga laporan yang kami bawakan. Terima kasih kepada Doktor. Mestinya analisis-analisis lanjut kita akan bawakan dalam buletin-buletin berikutnya nanti untuk kita melihat kepada keadaan dan juga situasi semasa, terutamanya apabila MKT semalam mengambil pendirian dan juga keputusan untuk mengadakan pilihan raya dan juga pembubaran parlimen diadakan dalam keadaan segera dan juga PRU 15 dapat diadakan pada tahun ini.